Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Sarjana Muda Dietetik HS257, kelas HS13, kumpulan 1 akan mengupas tentang isu kepelbagaian etnik di Malaysia dan hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Nurliana Hanani binti Razak, Nur Amira Natasha binti Azizur Rahman, Nur Izalia Syadiah binti Ashimi, Nur Izzati Akmal binti Muhammad Yusuf Rizal, Nur Syakira binti Abdullah dan Nur Farhah Akilah binti Omar. Mari kita pergi kepada pengenalan. Malaysia antara negara yang kaya dengan keunikan budaya, adat resam, kepercayaan dan gaya hidup. Kesannya dapat dilihat apabila ramai pelancong dari luar negara yang tertarik melihat gaya hidup masyarakat yang berbagai budaya ini. Inilah semangat terbesar dari penubuhan Malaysia, di mana rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama, bahasa dan warna kulit telah menjadikan Malaysia dikenali di serata dunia. Di samping itu, Malaysia juga memiliki sekurang-kurangnya 200 kumpulan etnik dan di antaranya ialah etnik dari kaum Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan serta pelbagai lagi. Kumpulan etnik ini berkongsi adat, bahasa, pakaian, makanan serta hubungan sosial sesama mereka. Seterusnya kita pergi kepada konsep. Konsep yang pertama ialah konsep etnik. Etnik bermaksud sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuklah bahasa, adat resam, pakaian dan kegiatan ekonomi. Perkataan etnik ini berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang bermaksud watak, manakala dari bahasa Latin yang bermaksud adat, di mana sekumpulan manusia memilih untuk bercakap bahasa yang sama serta mempunyai asal-usul dan gaya hidup yang sama. Yang kedua, konsep bangsa. Bangsa ialah sekumpulan manusia yang mempunyai adat resam, bahasa, kesenian dan keturunan yang sama serta berkongsi hidup dalam satu tempat atau wilayah yang sama. Yang ketiga adalah konsep etika. Etika dari segi bahasa bermaksud satu sistem perlakuan yang bermoral dan juga merupakan satu sistem yang merangkumi prinsip-prinsip moral dan undang-undang yang boleh dikendalikan. Manakala dari segi istilah, etika merujuk kepada dua perkara, iaitu yang pertama ialah perangai individu sama ada baik atau buruk dan yang kedua, peraturan sosial yang mengawal tingkah laku seseorang manusia. Yang keempat adalah etika sosial dan budaya. Etika sosial dan budaya adalah etika yang lahir dari rasa kemanusiaan yang mendalam, sikap jujur, saling memahami dan menghargai serta saling tolong-menolong sesama masyarakat. Etika sosial dan budaya ini juga merupakan tingkah laku yang perlu wujud dalam diri seseorang manusia kerana etika ini sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian seperti pergaulan dalam lingkungan sosial di sekolah, masyarakat dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Nur Izalia Syadiah binti Ashimi daripada HS13. Hari ini saya ingin membincangkan mengenai sejarah hubungan etnik di negara Malaysia. Masyarakat majmuk di negara kita terdiri daripada pelbagai etnik dan juga pelbagai kaum yang mempunyai adat resam, budaya, bahasa dan juga agama masing-masing. Seperti yang kita sedia maklum, di Malaysia terdapat pelbagai kaum seperti kaum Melayu, kaum India, kaum Cina dan juga pelbagai agama seperti agama Islam, agama Kristian dan juga agama Buddha dan juga pelbagai etnik. Sejarah hubungan etnik ini bermula apabila penghijrahan imigran Cina yang mula meningkat di tanah Melayu kira-kira pada pertengahan abad ke-19 kerana peningkatan tenaga buruh untuk sektor ekonomi. Ia juga bermula apabila pihak British membuka negeri Pulau Pinang, Singapura dan negeri Selat yang telah menambahkan kehadiran imigran ke tanah Melayu. Sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua, demi memastikan kelancaran pembangunan struktur ekonomi pada masa itu, penjajah daripada British ini telah menggunakan dasar pecah dan perintah. Dasar ini telah membahagikan kaum mengikut fungsi-fungsi dan juga peranan mereka. Etnik terbesar yang wujud pada masa itu ialah Melayu, India dan juga Cina dan mereka telah dipisahkan mengikut pekerjaan dan juga kawasan sebelum memperoleh kemerdekaan daripada pemerintahan British pada tahun 1957. Situasi ini memberikan masyarakat Cina dan juga India kesempatan untuk membolak semua sektor pekerjaan daripada masyarakat Melayu semasa British keluar daripada tanah Melayu. Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua dan British kembali ke tanah Melayu, rancangan Malayan Union pada 1 April 1946 telah memperketatkan hubungan kaum tetapi tidak dapat bertahan lama kerana ditentang kuat oleh masyarakat Melayu dan akhirnya dibubarkan dan digantikan dengan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Malaysia yang mempelbagaikan etnik-etnik di Malaysia pada 16 September 1963 telah terbentuk apabila Sabah dan juga Sarawak bersama-sama Tanah Melayu.
Kesimpulannya, masyarakat majmuk dan juga hubungan etnik yang terbentuk di negara Malaysia ini mula berkembang apabila munculnya imigran-imigran ini. Maka, wujudlah masyarakat yang berbilang kaum, berbilang bangsa dan juga etnik di negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syakirah binti Abdullah. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu kepelbagaian etnik di Malaysia dari aspek sosial. Sistem pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh dan efektif dalam memupuk usaha perpaduan, terutamanya kepada golongan kanak-kanak di peringkat sekolah. Dasar pendidikan kebangsaan telah digubal dengan harapan dapat menyatu padukan rakyat dan menyediakan tenaga kerja yang mahir yang terdiri daripada pelbagai kaum. Namun, isu yang menjadi kerisauan pada masa ini ialah sistem persekolahan vernacular yang masih dikekalkan oleh pihak kerajaan. Kita sedia maklum bahawa kehadiran sistem persekolahan vernacular adalah disebabkan oleh tekanan yang diberikan daripada kaum Cina dan India yang khawatir bahasa dan budaya mereka terlenyap begitu sahaja. Penggunaan bahasa ibunda bagi kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar di sekolah vernacular telah menjadi tembok terbesar yang menyukarkan lagi perpaduan kaum dan integrasi nasional. Isu tentang sistem persekolahan vernacular tidak pernah menjadi topik yang basi dan sentiasa menjadi topik hangat bagi golongan ekstrim yang memperjuangkan hak kaum mereka. Hal ini dapat dibuktikan apabila golongan ekstrim ini menentang sekeras-kerasnya cadangan yang dikemukakan oleh pihak kerajaan untuk menumbuhkan sekolah wawasan yang bertujuan untuk membolehkan anak-anak Cina bergaul dan belajar bersama anak orang Melayu dan India bagi memupuk semangat perpaduan. Akhbar-akhbar Cina juga telah memperbesar isu ini kerana mereka bimbang pihak kerajaan akan menutup semua sekolah Cina dan menghapuskan kurikulum mereka yang menyebabkan mereka kehilangan identiti mereka sendiri. Seterusnya, isu berkenaan hak istimewa orang Melayu serta bumi putera. Masyarakat India dan Cina pada zaman moden ini berpandangan bahawa mereka mempunyai hak yang sama seperti orang Melayu dari segi ekonomi, pendidikan, hak pemilikan dan hak kewarganegaraan. Natijahnya, apabila timbul isu-isu ini, mereka merasakan bahawa mereka ditindas dan menganggap pihak kerajaan tidak menjalankan pemerintahan dengan adil dan bersikap pilih kasih kepada bangsa Melayu dan bumi putera yang lain. Hal ini dapat dibuktikan apabila Barisan Bertindak Hak Asasi Hindu (HINDRA) membuat tuntutan agar Universiti Teknologi Mara UiTM dibuka kepada semua kaum, sedangkan ia bercangka dengan artikel 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang menjamin hak istimewa orang Melayu dan bumi putera yang lain serta menetapkan kemasukan UiTM adalah terhad untuk orang Melayu dan bumi putera sahaja. Tuntutan tersebut telah menimbulkan rasa tidak puas hati daripada kaum Melayu dan bumi putera yang lain. Jadi, laporan polis telah difailkan oleh Persatuan Alumni Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung GPMS UiTM bagi membantah tuntutan tersebut kerana melihat isu ini mampu membangkitkan isu perkauman di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Nur Farha Akilah binti Omar bernombor matrik 2021603902. Baiklah, kita teruskan pula kepada isu kepelbagaian etnik di Malaysia dari aspek ekonomi. Jika kita telusuri, kita dapat lihat bahawa isu kepelbagaian etnik di Malaysia agak membimbangkan, khususnya dari aspek ekonomi apabila terdapat perbezaan pekerjaan dan penguasaan ekonomi bagi setiap lapisan kaum. Hal ini telah membawa kepada perluasan jurang antara etnik di Malaysia. Semenjak sebelum kemerdekaan, kita dapat lihat bahawa sektor pertanian di luar bandar majoritinya dikuasai oleh kaum Melayu, manakala di kawasan bandar kita dapat lihat bahawa majoritinya dikuasai oleh kaum Cina yang mana mereka melakukan bidang perniagaan dan perdagangan. Walhal di sudut lain pula kita dapat lihat perdagangan contohnya seperti estet getah dimonopoli oleh kaum India. Walaupun dasar ekonomi baharu DEB diperkenalkan demi usaha menghapuskan penguasaan ekonomi mengikut kaum mengatasi dasar British iaitu konsep pecah dan perintah, masih rumit untuk kita melihat perubahan yang diinginkan seperti tertakluk dalam DEB. Dasar ekonomi baru merupakan dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 1970 yang mana ia bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial ekonomi yang berlaku di Malaysia berpunca daripada dasar British tadi. Hal ini sungguh tidak dapat dinafikan. Memang ada sesetengah kaum yang tidak berpuas hati dengan kemakmuran dan kelebihan harta yang ada pada kaum lain. Selain didesak secara ekonomi, mereka turut merasa terpinggir. Pada hari ini masih dilihat berlakunya ketidakseimbangan jurang pendapatan serta masyarakat majmuk di Malaysia menjadi tidak stabil. Kita teruskan pula dari aspek politik. Politik perkauman yang sering kita dengari setiap kali pilihan raya umum merupakan sesuatu yang tidak asing lagi. Apabila tiba sahaja pilihan raya, pasti ada ahli politik yang cuba untuk menggunakan perpaduan dan kesepaduan masyarakat Malaysia demi meraih undian bagi parti mereka. Berlaku protes berkenaan isu tanggung di sebuah sekolah yang mana dilihat timbalan Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Datuk Seri Wan Azizah Ismail dan 7 menteri yang lain yang mana mereka ini terpaksa turun untuk mempertahankan dan menyokong usaha memupuk perpaduan dengan memasang tanggung di sebuah sekolah, dan hal ini menimbulkan rasa tidak senang oleh kebanyakan masyarakat ketika itu. Rentetan terdahulu, isu Jawi tidak dihiraukan ketika isu itu diasas oleh Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia (Dongzong) dan pemimpin bukan Melayu. Kebanyakan pemimpin Melayu pada ketika itu mereka mengambil tidak peduli dan senyap sahaja. Masyarakat Melayu yang majoritinya
umat Islam, mereka ini merasa berang dan tidak adil. Semua pihak tidak merasakan bahawa isu tulisan Jawi ini hal yang remeh-temeh. Pasti orang Melayu sendiri tidak akan mempersoalkan tentang isu Tamlung kerana banyak daripada masyarakat sendiri boleh sahaja menerima tentang hal itu. Hanya kerana 3 muka surat kandungan bertulis Jawi dan isu Tamlung ini semestinya memperlihatkan bahawa rakyat Malaysia boleh berpecah belah. Yang kita mahukan adalah untuk membuang rasa kebencian dalam komuniti kita supaya kita boleh hidup bersama sebagai satu komuniti yang tak kira bangsa, agama dan juga etnik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang isu kepelbagaian etnik di Malaysia. Di semenanjung Malaysia terdapat 3 kaum terbesar iaitu Melayu, Cina dan India. Ketiga-tiga kaum ini telah melalui pelbagai kesusahan dan penderitaan demi mengekalkan keamanan, kesejahteraan serta perpaduan antara kaum di Malaysia. Pelbagai konflik telah tercetus sehingga menyebabkan ketegangan yang membawa kepada persengketaan antara kaum. Contohnya peristiwa 13 Mei 1969 merupakan peristiwa terbesar dan masih diingati sehingga kini dan cuba diatasi oleh perpaduan yang ada. Terdapat pelbagai implikasi isu kepelbagaian etnik di Malaysia dan apakah kesannya terhadap sosial, ekonomi dan politik negara? Implikasi yang pertama ialah mewujudkan sikap prasangka antara kaum. Dari aspek sosial, hubungan antara etnik dalam konteks komunikasi sosial merupakan aspek yang penting bagi mengeratkan perpaduan antara kaum. Kewujudan sikap prasangka antara kaum boleh menjejaskan komunikasi sosial serta menghasilkan interaksi atau hubungan yang negatif kerana wujudnya komunikasi yang melibatkan sikap prejudis, fahaman stereotip dan tindakan berbentuk diskriminasi. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu memahami perlembagaan Malaysia supaya isu perkauman tidak dipersoalkan dan diperdebatkan. Perpaduan kaum juga tidak dapat dicapai sekiranya wujud sikap prasangka dan semangat asabiah dalam kalangan masyarakat. Implikasi yang kedua ialah hubungan yang renggang antara kaum dalam kalangan masyarakat. Dari aspek ekonomi, British telah memperkenalkan dasar pecah dan perintah yang membezakan penduduk di tanah Melayu mengikut fungsi mereka dalam bidang ekonomi. Kesannya hal ini telah mewujudkan jurang ekonomi antara kaum dan menjejaskan hubungan antara kaum. Penibatan dan taraf hidup orang Melayu mempunyai perbezaan yang besar jika dibandingkan dengan kaum Cina. Hal ini kerana British telah mengasingkan setiap kaum mengikut pertempatan, di mana kaum Melayu tinggal di kawasan kampung dan di pinggir bandar, kaum Cina di kawasan bandar dan kaum India di kawasan ladang. Pengasingan ini telah memberi peluang kepada kaum Cina untuk terlibat secara aktif dalam bidang ekonomi, terutamanya dalam aspek perniagaan dan perlombongan. Pemisahan ini juga berlaku apabila wujudnya sekolah pelbagai aliran atau sekolah vernakular yang menyebabkan setiap kaum sukar bergaul dengan kaum lain. Implikasi yang ketiga ialah keselamatan dan keamanan masyarakat terancam. Kesepahaman dan perpaduan antara kaum merupakan aspek yang perlu dititik beratkan demi mengekalkan keamanan dan keselamatan masyarakat. Namun berikutan pergaduhan dan masyarakat yang berpecah belah menyebabkan kadar jenayah dalam kalangan masyarakat semakin meningkat akibat perbalahan antara kaum. Di kebanyakan negara telah tercetusnya peperangan yang boleh merencatkan pembangunan politik, ekonomi dan sosial negara tersebut akibat perbalahan antara kaum, lebih-lebih lagi yang melibatkan isu agama dan isu perkauman. Perang yang disebarkan oleh musuhan boleh menyebabkan masyarakat menjadi kucak-kacir dan mengancam politik dan ekonomi negara. Sejarah membuktikan berlakunya pecahan politik di Istana Melayu Melaka akibat fitnah yang akhirnya menghancurkan Empayar Melayu Melaka. Kejatuhan kuasa politik Melayu Melaka telah digantikan dengan kebangkitan Kerajaan Melayu Johor. Namun dalam konteks hari ini, kemanakah arah tuju kita sekiranya kita kehilangan kuasa? Akibat perbalahan dan perpecahan kaum, kesannya keselamatan dan keamanan masyarakat akan terancam kerana tiada lagi kuasa-kuasa politik yang boleh mempertahankan negara daripada ancaman luar. Seterusnya, langkah mengatasi isu kepelbagaian etnik di Malaysia. Peranan individu adalah dengan untuk memahami dan mengenali budaya pelbagai etnik supaya mereka lebih menghormati adat dan budaya dan wujudnya persefahaman antara rakyat pelbagai etnik. Ta'aruf atau saling mengenali merupakan aspek penting dalam memahami asas bersosial antara satu etnik dengan etnik yang lain. Penggunaan media sosial dan internet membuka ruang kepada individu untuk meneroka latar belakang pelbagai etnik yang ada di Malaysia. Toleransi dalam pergaulan merupakan satu kekuatan dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Sifat toleran atau tolak ansur perlulah wujud dalam diri seseorang tanpa sebarang paksaan kerana ia merupakan satu aspek dalam membentuk perpaduan yang kukuh. Toleransi antara agama adalah penting supaya individu tidak menyentuh sensitiviti agama kaum lain dan memahami keterbatasan dalam pergaulan. Peranan masyarakat dalam mengatasi isu kepelbagaian etnik. Penubuhan rukun tetangga bukan sahaja boleh merapatkan ukhuwah, malah dapat mencegah kes jenayah daripada berlaku dalam sesebuah kawasan perumahan. Pelibatan pelbagai kelas sosial dan kaum dapat membentuk persaudaraan antara etnik yang pelbagai. Ta'awun iaitu kerjasama sesama masyarakat pelbagai etnik amat dianjurkan oleh Islam selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Masyarakat juga boleh menganjurkan aktiviti yang boleh membentuk semangat kekitaan iaitu gotong royong, ziarah menziarahi suatu perayaan dan sambutan hari kebangsaan kerana aktiviti ini bukan sahaja dapat membentuk perpaduan, malah masyarakat dapat mengenali budaya dan adat yang diamalkan oleh etnik yang berlainan. Peranan kerajaan dalam mengatasi isu kepelbagaian etnik di Malaysia iaitu dengan membuat perubahan dalam sistem pembelajaran.
Kerajaan boleh menyelaraskan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di institusi-institusi pendidikan kerana bahasa Melayu dapat menjadi alat penghubung dan alat membentuk perpaduan antara para pelajar. Kerajaan juga boleh memperkenalkan subjek yang dapat membentuk perpaduan seperti kewarganegaraan kerana para pelajar dapat mempelajari dan mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Kerajaan juga perlu merapatkan jurang ekonomi antara kawasan luar bandar dengan kawasan bandar dengan membuka lebih banyak peluang pekerjaan di kawasan luar bandar dengan menambah kemudahan seperti jaringan internet yang amat diperlukan pada masa kini. Kerajaan juga perlu mengubah undang-undang dalam pemilihan pekerja supaya tidak berlaku diskriminasi antara kaum, lebih-lebih lagi di syarikat-syarikat di kawasan bandar. Etika bersosial dan berbudaya sama ada antara masyarakat Malaysia dan negara luar atau negara luar terhadap masyarakat Malaysia sendiri menjadi komponen penting dalam membentuk moral dan perilaku yang baik. Hal ini kerana etika bersosial dan berbudaya menuntut kita untuk mempelajari lalu menghormati cara hidup setiap bangsa atau etnik yang berbeza. Selain dari kita lebih cakna tentang bagaimana setiap bangsa dan etnik yang berbeza dari pelbagai sudut, contohnya seperti pemakaian, pemakanan, bahasa dan pertuturan, sebenarnya etika sosial dan berbudaya ini turut mendorong kita untuk berdaya saing dan membolehkan kita untuk menembusi pasaran asing. Menariknya, dalam era moden hari ini, media sosial merupakan medium terbaik untuk mengaplikasikan konsep silang budaya. Oleh hal yang demikian, dari sudut etika bersosial, kita dapat menggunakan media sosial sebagai medium berkomunikasi, perkongsian dan pencarian maklumat yang boleh dilakukan dalam masa beberapa saat sahaja. Sebagai contoh, menerusi carian di Google, kita dapat mengetahui bahawa negara Arab Saudi tidak melarang sambutan Hari Kekasih. Namun, jika dilihat melalui perspektif ajaran Islam di negara kita adalah menjadi sesuatu yang haram bagi umat Islam menyambut Hari Kekasih tersebut. Oleh itu, kita tidak boleh sewenang-wenangnya memandang serong kepada rakyat Arab Saudi yang menyambut Hari Kekasih kerana negara kita mempunyai fatwa dan pemerintah yang berbeza serta menunjukkan perbezaan dari segi etika bersosial. Dari sudut etika berbudaya pula, kita boleh memanfaatkan media sosial sebagai medium mempelajari dan menghayati budaya setempat, sesuatu etnik. Kita boleh mengambil teladan dari pengguna YouTube, contohnya Blimey, iaitu sebuah saluran yang memaparkan sekumpulan wanita Korea yang mempelajari budaya dan adat resam di Malaysia. Lebih menarik lagi, mereka datang sendiri ke Malaysia untuk menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri pada Syawal yang lalu. Natijahnya, ramai penonton YouTube mereka yang terdiri dari pelbagai negara baik dari Indonesia, Korea, Brunei dan lain-lain dapat mempelajari kebudayaan Melayu Islam di Malaysia melalui video yang mereka paparkan. Oleh hal yang demikian, etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban boleh dicapai dengan adanya media sosial dan ini mendorong impak positif terhadap kesefahaman, perpaduan dan kesepakatan masyarakat dunia pada masa hadapan. Sekarang kita sedia maklum bahawa masyarakat berbilang kaum yang terbentuk di negara ini bermula daripada kemasukan imigran daripada negara luar. Kemudian British telah memperkenalkan dasar pecah dan perintah yang mewujudkan jurang pemisahan kaum dari segi ekonomi dan pertempatan. Situasi ini telah menyebabkan setiap kaum kurang memahami adat resam dan budaya kaum yang lain yang kemudiannya menyukarkan lagi usaha untuk memupuk perpaduan antara kaum dek kerana semangat perkauman yang kian menebal. Malah, pelbagai isu perkauman seperti pergaduhan, perbalahan dan ketidakpuasan hati antara kaum telah terjadi akibat daripada kurangnya semangat perpaduan antara kaum di negara ini. Ketegangan antara kaum bukan sahaja tidak mendatangkan kebaikan, malah memberikan impak yang buruk kepada keharmonian dan kesejahteraan negara. Peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 perlulah dijadikan iktibar oleh masyarakat berbilang kaum di negara ini agar ianya tidak berulang lagi. Malah, jadikanlah peristiwa itu sebagai satu pengajaran untuk kita terus maju. Bak kata pepatah, buang yang keruh, ambil yang jernih. Sebagai masyarakat yang bertamadun, sesebuah bangsa atau etnik itu tidak akan terlepas daripada melakukan sebarang kesalahan. Namun, setiap anggotanya perlulah mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang boleh mencetuskan perbalahan antara kaum.